Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okay, hari ini kita akan masuk ke bab yang seterusnya, iaitu bab 2, biologi sel dan organisasi sel. Okay, untuk hari ini kita akan fokuskan kepada struktur dan fungsi sel. Okay, kita tengok dahulu standard pembelajaran untuk hari ini. Okay, yang pertama, okay, mengenal pasti struktur sel haiwan dan tumbuhan. Okay, yang kedua, menganalisis komponen dalam sel haiwan dan tumbuhan. Okay, menyatakan fungsi utama komponen dalam sel haiwan dan tumbuhan. Yang keempat, membanding bezakan komponen antara sel haiwan dan sel tumbuhan. Okay, kita tengok ini adalah struktur sel epidermis bawang. Okay, yang kita perhatikan di bawah mikroskop cahaya, mikroskop yang biasa yang awak tengok di makmal tu. Okey, kita tengok struktur yang kita dapat perhatikan pada sel epidermis bawang ni. Okey, kat sini yang awak nampak macam garis-garis ini adalah dinding sel. Okey, ini adalah sitoplasma dan ini adalah nukleus. Okey, manakala ini adalah struktur sel pipi yang kita dapat perhatikan di bawah mikroskop cahaya. Okey, strukturnya sedikit berbeza berbanding dengan sel epidermis bawang tadi. Okey, untuk sel pipi manusia ataupun sel haiwan, dia ada membran sel. Okey, dia ada nukleus dan dia ada sitoplasma. Okey, ini adalah struktur sel pipi manusia yang kita dapat perhatikan di bawah mikroskop. Okey, sel. Sel ni apa? Okey, sel ni merupakan unit asas bagi kehidupan. Okay, dan sel ni disebabkan saiznya yang kecil ataupun mikroskopik, kita tak dapat lihat dengan menggunakan mata kasar. Okay, kita dapat lihat sel ini menggunakan mikroskop cahaya. Tetapi untuk nampakkan komponen yang lebih jelas, kita boleh gunakan mikroskop elektron. Okay, ini adalah sel yang kita dapat perhatikan menggunakan mikroskop cahaya. Okay, manakala kita akan dapat paparan yang lebih jelas bila kita gunakan mikroskop elektron. Okay, penggunaan mikroskop elektron membolehkan komponen dalam sel dapat dilihat dengan jelas. Okay, ini adalah struktur asas sel yang seperti awak dah pernah belajar di tingkatan 1. Okay, pada sel dia ada membran plasma. Okay, yang kedua ada sitoplasma dan ada nukleus. Ini adalah sel asas bagi sel haiwan yang awak pernah belajar di tingkatan 1. Okay, untuk sitoplasma dengan nukleus, okay, ini kita boleh panggil dia juga protoplasma. Okay, bila cikgu sebut protoplasma, maksudnya ia terdiri daripada sitoplasma dan nukleus. Okay, ini adalah struktur sel haiwan, okay, yang lebih terperinci lah yang awak akan belajar pada tahun ini. Okay, itu apa yang ada? Okay, sama juga. Dia ada nukleus, dia ada membran plasma, dia ada sitoplasma. Okay, ini adalah sitoplasma. Okay, cuma ada tambahan sedikit berbanding dengan yang lepas. Okay, selain daripada struktur yang cikgu nyatakan tadi, ada juga centriole, ada mitokondrion yang awak pernah belajar masa di tingkatan 1, ada ribosom, ada jalinan endoplasma kasar, ada jalinan endoplasma licin, ada lysosom, ada jasad Golgi, dan dalam nukleus ada juga struktur ataupun komponen yang kita panggil dia nukleolus. Okay, ini untuk sel haiwan. Okay, manakala untuk sel tumbuhan, dia sama lebih kurang macam sel haiwan tadi. Okay, cuma ada tambahan, iaitu ada vakul. Okay, yang mana vakul ni, kalau awak perhatikan vakul, dia terdiri daripada, dia ada membran dia yang tersendiri kan. Okay, membran ni kita panggil dia tonoplas, dan dalam dia, yang bahagian dalam ni adalah subsel. Okay, bendalin yang ada kat dalam ni. Okay, selain daripada tu, berbeza dengan sel haiwan tadi, sel tumbuhan dia mempunyai dinding sel. Okay, dan dia ada juga struktur kloroplas. Okay, yang mana kloroplas ni mempunyai pigmen klorofil yang membolehkan tumbuhan tadi menjalankan fotosintesis.
Okey, kita tengok satu persatu komponen yang ada pada sel haiwan dan sel tumbuhan. Okey, yang pertama tadi adalah membran plasma. Okey, ini komponen yang pertama yang ada pada sel haiwan, ada pada sel tumbuhan pun ada. Okey. Okey, struktur membran plasma. Okey, membran plasma ni adalah lapisan nipis yang terdiri daripada protein dan fosfolipid. Yang ni awak akan belajar lebih detail lagi dalam bab 3 nanti. Okey, membran plasma ni adalah sempadan yang mengasingkan kandungan sel daripada persekitaran luar. Okey, ini luar sel, ini dalam sel. Okey, membran plasma ni dia macam pagar lah yang mengasingkan kandungan dalam sel dengan luar sel. Okey, dan dia punya sifat adalah telap memilih. Yang ni pun awak akan belajar dengan lebih detail lagi dalam bab 3 nanti. Okey, fungsi. Okey, fungsi yang pertama tadi cikgu dah sebut mengasingkan kandungan sel daripada persekitaran luar. Okey, selain daripada tu mengawal pergerakan bahan dalam dan keluar sel. Okey, dengan adanya membran plasma tak semua bahan boleh masuk dan keluar daripada sel. Okey, selain daripada tu ia membenarkan pertukaran nutrien, gas respirasi dan bahan buangan antara sel dan persekitarannya. Okey, itu adalah fungsi membran plasma. Okey, seterusnya sitoplasma. Okey, sitoplasma ni terdiri daripada medium yang macam jelly. Okey, yang mana dalamnya mengandungi komponen-komponen terampai. Okey, mengandungi sebatian organik seperti protein, lipid dan karbohidrat serta sebatian tak organik seperti ion dan kalium. Okey, fungsi bagi sitoplasma ni adalah medium bagi tindak balas biokimia dalam sel. Okey, selain daripada tu dia membekalkan organel dengan bahan-bahan keperluan yang diperoleh daripada luar sel. Okey, dia macam ni. Okey, daripada luar sel, okey, mungkin sel ni mendapat oksigen contohnya lah. Okey, oksigen tadi digunakan untuk menjalankan respirasi di dalam mitokondria. Okey, secara tak langsung sitoplasma ni fungsinya membekalkan bahan keperluan yang perlu digunakan oleh organel ataupun komponen lain yang ada di dalam sel. Okey, seterusnya ialah nukleus. Okey, nukleus ni dia punya struktur besar, tumpat dan berbentuk sfera. Dan dilingkungi oleh membran nukleus yang berliang. Kalau perhatikan pada membran nukleus ni dia ada liang-liang. Okey, liang-liang ataupun lubang. Dalam nukleus ni mengandungi kromosom, nukleoplasma dan nukleolus. Okey, dan fungsi nukleus seperti yang awak dah pernah belajar masa di tingkatan 1 adalah mengawal semua aktiviti sel. Okey, selain daripada tu, okey, dia membawa maklumat genetik ataupun DNA yang akan menentukan sifat dan fungsi bagi setiap sel. Okey, seterusnya adalah mitokondrion. Yang ni pun dah pernah belajar kan masa di tingkatan 1. Okey, ini adalah komponen yang berbentuk root. Okey, dan dia mempunyai dua lapisan membran, iaitu membran dalam dan membran luar. Okey, membran dalam dia berlipat-lipat. Membran luar dia licin sahaja. Okey, dan dia mengandungi enzim respirasi. Okey, fungsi bagi mitokondria ni adalah tapak bagi respirasi sel. Maksudnya proses respirasi sel ni dia berlaku dalam mitokondrion. Okey, apa yang berlaku dalam mitokondrion ni? Glukosa dioksidakan dengan bantuan enzim untuk membebaskan tenaga dalam bentuk ATP. Okey, yang ni mesti kenal perkataan ATP ini, iaitu adenosine triphosphate. Okey, seterusnya ialah jalinan endoplasma. Okey, jalinan endoplasma ni merupakan satu sistem rongga cepil yang berlipat dan bersambungan. Okey, dan kalau kita perhatikan kat sini, okey, jalinan endoplasma ni dia bersambung secara fizikal dengan nukleus. Okey, ini adalah nukleus. Okey, selepas daripada nukleus, membran yang bersambung dengan nukleus ini adalah jalinan endoplasma. Okey, dan ada dua jenis jalinan endoplasma, iaitu jalinan endoplasma kasar dan jalinan endoplasma licin. Okey, macam mana nak bezakan kasar dan licin? Okey, pada jalinan endoplasma kasar dia terdapat ribosom pada permukaannya. Okey, manakala pada jalinan endoplasma licin pada permukaannya tiada ribosom. Okey, fungsi jalinan endoplasma kasar. Okey, fungsinya adalah untuk mengangkut protein yang disintesis oleh ribosom. Okey, ribosom ni
yang terdapat pada permukaan jalinan endoplasma kasar ni fungsinya adalah untuk sintesis protein. Okey, jadi protein yang disintesis akan diangkut oleh jalinan endoplasma kasar tadi. Okey, manakala jalinan endoplasma licin pula merupakan tapak bagi tindak balas metabolisme seperti sintesis lipid dan penyah toksikan dadah dan racun. Okey, jadi jalinan endoplasma licin ni dia berfungsi sebagai tapak untuk detoksifikasi. Okey, jadi sel-sel yang menjalankan detoksifikasi seperti sel hati mempunyai jalinan endoplasma licin yang lebih banyak. Okey, seterusnya ialah ribosom. Okey, ribosom ni merupakan granul kecil, padat dan berbentuk sfera. Okey, ribosom ni dia boleh terdapat pada permukaan jalinan endoplasma kasar atau juga boleh wujud sebagai ribosom bebas di dalam sitoplasma. Okey, dan kalau kita perhatikan kat sini, ribosom ni pada dia punya struktur dia ada dua subunit, satu subunit besar dan satu lagi subunit kecil. Dan ribosom ni mengandungi protein dan asid ribonukleik ataupun RNA. Okey, fungsi bagi ribosom. Okey, ribosom ni merupakan tapak bagi sintesis protein. Okey, macam mana dia nak hasilkan protein? Dia akan gunakan maklumat yang terdapat dalam kromosom untuk menghasilkan protein. Okey, dan protein yang dihasilkan juga berbeza mengikut lokasi ribosom tersebut. Okey, protein yang dihasilkan oleh ribosom pada jalinan endoplasma kasar akan dirembeskan dalam bentuk hormon dan enzim yang ni biasanya digunakan di luar sel. Okey, manakala protein yang dihasilkan oleh ribosom bebas digunakan untuk pembesaran dan memangkinkan tindak balas di dalam sel. Okey, jadi maksudnya kat sini protein yang dihasilkan oleh ribosom yang ada dalam sitoplasma tu akan digunakan dalam sel itu sendiri. Okey, next seterusnya adalah jasad Golgi. Okey, jasad Golgi ni terdiri daripada satu timbunan kantung tipis yang mempunyai membran tunggal. Okey, fungsinya adalah untuk memproses, membungkus, mengangkut bahan seperti karbohidrat, protein, fosfolipid dan glykoprotein. Okey, yang ni kita akan belajar dalam bab yang seterusnya nanti. Okey, untuk lysosom, struktur yang seterusnya. Okey, lysosom ni adalah kantung yang mempunyai membran tunggal. Membran tunggal ni maksudnya dia ada satu lapisan sahaja membran dia ni. Okey, yang mana dalam lysosom ni mengandungi enzim lysosome ataupun enzim pencernaan dan biasanya lysosom ni berbentuk sfera. Okey, fungsi lysosom. Okey, enzim lysosome yang ada dalam lysosom akan mencernakan bahan yang kompleks kepada subunit yang ringkas. Senang cerita, lysosom ni dia terlibat dalam proses pencernaan. Okey, apa yang dicernakan ataupun apa yang diuraikan ialah bakteria dan komponen sel yang rosak. Okey, ini akan diuraikan oleh lysosom. Okey, seterusnya adalah centriole. Okey, centriole ni adalah sepasang struktur silinder kecil yang terletak di luar nukleus. Okey, dan dia wujud secara berpasangan. Dia mesti ada sepasang macam ni. Okey, dia terdiri daripada susunan mikrotubul yang kompleks dan hanya terdapat dalam sel haiwan. Yang ini awak mesti take note. Dalam sel haiwan sahaja ada centriole. Okey, fungsi centriole adalah untuk membentuk gentian gelendung semasa proses pembahagian sel. Okey, pembahagian sel kita akan belajar dalam bab yang akan datang. Okey, ini adalah gentian gelendung yang mana diperlukan untuk proses pembahagian sel. Okey, seterusnya adalah dinding sel. Okey, dinding sel ni ada pada sel tumbuhan sahaja. Okey, apa yang ada pada dinding sel ni? Okey, dinding sel ni dia merupakan satu lapisan luar yang tegar yang dibina daripada selulosa. Selulosa ni merupakan sejenis karbohidrat yang kuat. Okey, dan dia telap terhadap semua jenis bendalir. Maksudnya semua bendalir boleh masuk ke dalam dinding sel. Okey, fungsinya adalah untuk mengekalkan bentuk sel. Okey, supaya bentuk sel tu tetap dan seragam sahaja. Okey, selain itu memberi sokongan dan perlindungan kepada sel. Mengelakkan sel menjadi pecah apabila air memasuki sel. Itu fungsi dinding sel. Okey, seterusnya adalah vakuum. Okey, vakuum ni adalah satu kantung yang berisi bendalir yang kita panggil dia subsel. Okey, dia diselaputi oleh membran yang dipanggil tonoplas. Yang awak nampak macam satu kantung ni, membran dia adalah tonoplas. Okey, dalam tonoplas ni ada subsel.
Okay, keseluruhan struktur ni kita panggil dia vakul. Okay, dan vakul ni bukan sahaja terdapat pada sel tumbuhan, tetapi ada juga pada sel haiwan, tapi haiwan yang peringkat rendah. Tapi vakul dia tidak sebesar vakul yang ada pada sel tumbuhan. Okay, fungsi vakul adalah untuk menyimpan bahan kimia seperti asid organik, gula, asid amino, garam mineral, oksigen, karbon dioksida, bahan buangan dan hasil sampingan metabolisme. Okay, fungsinya yang lain adalah untuk memberikan kesegahan dan sokongan kepada sel tumbuhan. Okay, maksudnya kat sini kalau vakum ni dipenuhi oleh bendaleh, okay, sel tumbuhan dia akan nampak segah, dia akan nampak tegap. Okay, pada sel haiwan, okay, pada haiwan unisel khususnya, okay, vakum mengecut akan terlibat dalam proses pengosmokawal aturan dan osmosis serta perkumuhan. Okay, yang ni awak akan belajar dalam subtopik yang seterusnya nanti. Okay, seterusnya adalah kloroplas. Okay, kloroplas ni adalah satu komponen yang ada dalam sel tumbuhan dan dia berbentuk cakra ataupun berbentuk bujur. Dan pada kloroplas ni dia ada dua lapisan membran. Okay, maksudnya membran dia ada dua lapis. Okay, awak tengok kat sini kan, ini adalah struktur kloroplas, dia ada membran luar dan dia ada membran dalam. Okay, pada struktur yang kita panggil dia grana ni, granum ataupun grana ni, okay, dia mengandungi pigmen hijau iaitu klorofil. Okay, fungsi kloroplas adalah tapak bagi fotosintesis yang mana awak akan belajar di tingkatan 5 nanti. Okay, klorofil yang ada dalam granium akan menyerap cahaya untuk menjalankan fotosintesis dan menukarkan tenaga cahaya tadi kepada tenaga kimia. Okay, yang ni awak akan belajar dengan lebih terperinci dalam bab 2 di tingkatan 5 nanti. Okay, seterusnya adalah perbandingan antara sel haiwan dan tumbuhan. Okay, kelas, bila kita sebut perbandingan, okay, mesti ada persamaan dan mesti ada juga perbezaan. Mesti nyatakan persamaan dan perbezaannya. Okay, apa persamaan antara sel haiwan dan sel tumbuhan? Okay, yang pertama, kedua-duanya. Okay, ayat ni. Kedua-duanya mempunyai nukleus, jasad Golgi, ribosom, sitoplasma, membran plasma dan jalinan endoplasma. Okey, mulakan ayat tersebut dengan kedua-duanya mempunyai nukleus, jasad Golgi, ribosom, sitoplasma, membran plasma dan jalinan endoplasma. Okey, manakala untuk perbezaan? Okey, macam mana cara nak menulisnya? Okay, sel haiwan tidak mempunyai bentuk yang tetap. Okay, manakala sel tumbuhan mempunyai bentuk yang tetap. Okay, seterusnya, sel haiwan tidak mempunyai dinding sel. Manakala sel tumbuhan mempunyai dinding sel yang dibina daripada selulosa. Ataupun boleh juga awak nyatakan sel tumbuhan mempunyai dinding sel, cukup setakat itu. Okay, vakul. Okay, sel haiwan tidak mempunyai vakul. Manakala sel tumbuhan mempunyai vakul yang besar. Okay, kloroplas. Sel haiwan tidak mempunyai kloroplas. Manakala sel tumbuhan mempunyai kloroplas. Okay, perbezaan yang seterusnya dari segi simpanan makanan. Okay, sel haiwan, simpanan makanan dalam sel haiwan dalam bentuk glycogen. Manakala simpanan makanan dalam sel tumbuhan adalah kanji. Okay, selain daripada tu yang cikgu tak tulis kat sini, awak juga boleh nyatakan perbezaan antara sel haiwan dan sel tumbuhan yang lain. Contohnya kat sini, sel haiwan mempunyai centriole. Okay, manakala sel tumbuhan tidak mempunyai centriole.
Okay, yang ni awak boleh tambah dalam awak punya jadual perbezaan. Okay, tugasan. Okay, untuk hari ni cikgu minta awak label dan labelkan struktur sel haiwan dan sel tumbuhan yang dalam lembaran kerja yang cikgu berikan. Okay, seterusnya jawab soalan praktis formatif 2.1 yang ada dalam buku teks tu muka surat 27. Okay, ada 4 soalan di situ. Okay, jadi cikgu nak awak jawab keempat-empat soalan tersebut. Okay, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.